Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan SPM sebenar tahun 2022. Kita lihat soalan kita yang pertama. Noja 1 pada ruang jawapan menunjukkan 2 titik P dan Q yang dilukis pada satah kertas. Soalan A, pada ruang jawapan, tandakan titik R yang mempunyai jarak mencancang 5 unit dari titik P. Kita lihat titik P di sini, kemudian kita akan lukis jarak mencancang 5 unit iaitu titik R. Jarak mencancang di sini kita ada dua, sama ada kita lukis titik yang berada di atas titik P ataupun berada di bawah titik P. Jadi kita akan bilang kotak dengan 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini adalah titik R kita. Ataupun kita juga boleh lukis titik R kita berada di bawah titik P. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada R kita juga. Jadi kita ada dua pilihan. Seterusnya untuk soalan 1B. Seterusnya hitung jarak dalam unit antara titik R dan titik Q. Nyatakan jawapan betul kepada dua titik perpuluhan. Jadi di sini titik R dan titik Q kita akan sambungkan di sini. Kemudian kalau kita lihat kita ada titik P, Q dan R, kita boleh membentuk segitiga bersudut 90 darjah atau segitiga tegak. Di mana jarak tegaknya di sini adalah 5 unit dan jarak mengufuk di sini adalah 5 unit juga. Jadi untuk mendapatkan QR iaitu merupakan sisi hipotenus, kita akan tambah. Kita akan ambil 502 tambah 502, kemudian kita puncakan jawapan dan kita akan dapat 7.07. Kita nyatakan dalam dua titik perpuluhan. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita tandakan titik R, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Satu set integer positif terdiri daripada 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20 dan 21. Cari A, kuartil pertama. Okey, untuk mendapatkan kuartil pertama, langkah pertama adalah untuk mendapatkan nilai median terlebih dahulu. Median merupakan nilai tengah-tengah di antara data. Dan data kita mestilah disusun mengikut tertib menaik. Jadi kalau lihat di sini, data kita telah pun disusun mengikut tertib menaik. Jadi untuk mendapatkan nilai yang berada di tengah-tengah, kita akan seimbangkan data sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi cikgu akan buat macam ni. 1, 2, 3 kanan, 1, 2, 3 kiri. Kemudian 1, 2 kanan dan 1, 2 kiri. Jadi berada di tengah-tengah adalah di antara 10 dan 11. Ini merupakan median. Kemudian untuk mendapatkan kuartil pertama, kita akan ambil data yang berada di sebelah kiri median. Mana kuartil pertama ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi kita lihat di sini, di sebelah kanan kita ada 1, 2, belah kiri 1, 2. Jadi nombor yang berada di tengah-tengah adalah 5. Jadi ini merupakan kuartil pertama. Itu labelkan sebagai Q1. Jadi jawapan kita untuk A adalah 5. Baiklah, seterusnya untuk 2B, julat antara kuartil. Untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi di sini kita perlu dapatkan kuartil ketiga terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kuartil ketiga, kita akan ambil data yang berada di sebelah kanan median. Itu nilai yang berada di tengah-tengah juga. Jadi kita lihat di sini, 1, 2 sebelah kanan, 1, 2 di sebelah kiri. Jadi nombor yang berada di tengah-tengah adalah 16. Yang ini merupakan kuartil ketiga. Jadi dapatkan julat, kita ambil 16 tolak dengan 5. Dan kita akan dapat 11. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan 2A, kita akan dapat 1 markah. Soalan 2B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. A, tulis akas dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Jika X sama dengan 4, maka 2X tolak 3 sama dengan 5.
Bentuk implikasi adalah jika P maka Q. Ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Untuk menulis akas, kita akan terbalikkan implikasi. Iaitu akas adalah jika Q maka P. Jadi jawapan kita adalah jika 2X tolak 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 4. Lalu seterusnya terlihat kontrapositif pula. Untuk menulis kontrapositif, kita akan menafikan akas. Jadi jawapannya adalah jika 2X tolak 3 tak sama dengan 5, maka X tak sama dengan 4. Seterusnya soalan 3B. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 4, 28, 68, 124 yang mengikut pola berikut. Untuk menjawab soalan ini, kita akan membentuk satu rumus untuk mendapatkan pola nombor 4, 28, 68 dan 124 ini. Di sini kita ada dua pembeli ubah, iaitu pembeli ubah malar dan pembeli ubah manipulasi. Pertama sekali kita lihat pembeli ubah malar terlebih dahulu. Kita lihat di sini, pemalarnya adalah 8, kena semua 8. Kemudian tolak 4. Dan satu lagi adalah kuasa 2. Jadi kita akan kekalkan pembeli ubah yang dimalarkan ini, iaitu 8 kurungan kuasa 2 tolak 4. Kemudian pembeli ubah manipulasi di sini adalah yang berada di dalam kurungan. Itu terdiri pada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita akan gantikan nombor ini dengan huruf N. Kemudian kita isytiharkan bahawa N itu adalah terdiri daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 3A, dinyatakan akas terdapat 1 markah, kontrapositif 1 markah. Untuk soalan 3B, kita menyatakan kesimpulan umum secara aruhan kita akan dapat 2 markah. Dan markah seluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. A. Rajah 2 menunjukkan langkah-langkah dalam proses pengurusan keuangan yang tidak lengkap. Nyatakan langkah berlabel Y. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu hafal proses pengurusan keuangan ini. Jadi untuk jawapan Y adalah menilai kedudukan keuangan. Seterusnya untuk soalan 4B, Puan Safinah bekerja sebagai perakah hiasan dalaman di sebuah syarikat dengan gaji bersih RM8,500. Dia juga menerima RM1,200 setiap bulan hasil sewa rumahnya. Perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap bulanannya masing-masing ialah RM4,350 dan RM3,610. Jika Puan Safinah menetapkan 12% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan, hitung aliran tunai bulanannya. Untuk menjawab soalan ini, kita akan mengira aliran tunai bagi Puan Safinah. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita kena ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap dan juga simpanan. Jadi untuk pendapatannya adalah RM8,500 tambah dengan pendapatan hasil pada sewa rumah RM1,200. Dan kita tolak dengan simpanannya di sini iaitu 12% daripada gaji tetapnya iaitu RM8,500. Kemudian kita tambah dengan perbelanjaan tetapnya RM4,350 dan tambah lagi dengan perbelanjaan tidak tetap RM3,610. Kita letakkan dalam kurungan dan kita akan tolakkan jumlah perbelanjaan dan juga simpanannya ini. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat RM720. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan 4A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan 4B, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Meja 3 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah kafe, kawasan berlorek yang berbentuk rhombus. RSTV ialah ruang majlis dan heksagon. PQRVTU ialah ruang makan utama. Diberi bahawa ST nisbah TU sama dengan 1 nisbah 4 dan tinggi rhombus ialah 1/3 daripada panjang PU. Diberi bahawa luas ruang makan utama ialah 628 meter persegi. Hitung panjang QP dalam meter.
Baiklah, antara maklumat yang diberi adalah ruang makan utamanya adalah 628. Kemudian ST nisbah TU sama dengan 1 nisbah 4. Sini ST 1, kemudian TU adalah 4. Jadi kita boleh dapatkan panjang TU di mana ST adalah 10, maka TU adalah 40. Jadi 40 meter di sini. Seterusnya adalah tinggi rhombus 1/3 daripada panjang PU. Ini adalah PU 24. Jadi kita boleh dapatkan tinggi rhombus 1/3 didarabkan dengan 24. Jadi kita akan dapat 8. Jadi tinggi rhombus adalah 8. Baiklah, untuk mendapatkan panjang QP, di mana diberi luas kawasan makan adalah 628. 628 ini merupakan luas trapezium keseluruhan ini ditolakkan dengan luas rhombus. Jadi kita akan gunakan rumus luas trapezium, iaitu 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Kemudian sisi selari di atas itu adalah QP, kita labelkan sebagai X. Kemudian kita tambah dengan panjang STU di sini, iaitu panjang keseluruhannya adalah 50 meter. Kemudian didarabkan dengan tingginya adalah 24. Kemudian kita tolak dengan luas rhombus. Luas rhombus adalah tinggi darab dengan tapak, iaitu 8 darab dengan 10. Dan kita akan samakan dengan 628. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator di sini. Kita akan ambil 1/2, kemudian letakkan kurungan, X tambah 50 tutup kurungan, kemudian 24 darab 24. Kemudian kita tolak dengan, kita letakkan kurungan di sini, 8 darab 10 tutup kurungan, kemudian alfa kalkulate untuk dapatkan sama dengan, dan 628. Bila seterusnya untuk dapatkan nilai X, kita akan tekan shift, kemudian kita tekan calculate dan kita tekan sama dengan di sini. Dan kita akan dapat X sama dengan 9. Bila seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah, dan kita akan dapat 3 markah keseluruhan untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Encik Fahim membeli sebuah rumah yang diinsyurankan dengan insyuran kebakaran yang mempunyai peruntukan koinsyuran 80% daripada nilai boleh insyuran rumahnya. Nilai boleh insyuran rumahnya ialah RM300,000 dan deductible sebanyak RM2,500. Jika Encik Fahim menginsyurankan rumahnya dengan jumlah sebanyak RM200,000. Soalan A, hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya jika rumahnya mengalami kebakaran dan kerugian dianggarkan RM30,000. Dan pertama sekali kita kena dapatkan berapakah koinsyuran untuk rumah Encik Fahim, iaitu 80%. Jadi kita ambil 80% daripada RM300,000. Dan kita akan dapat RM240,000. Kemudian untuk mendapatkan pampasan, di mana Encik Fahim hanya mengambil insurans sebanyak RM200,000. Jadi kita akan ambil RM200,000 per dengan RM240,000. Kemudian kita darabkan dengan kerugiannya, iaitu RM30,000, dan kita tolak dengan deductible RM2,500. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat RM22,500. Seterusnya untuk soalan 6B, nyatakan nilai penalti koinsurannya. Untuk mendapatkan nilai penalti, kita akan ambil jumlah kerugian keseluruhannya, iaitu RM30,000. Kita tolak dengan RM22,500. Kemudian kita tolak lagi dengan deductible. Dan kita akan dapat RM5,000 penalti. Lalu seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 6A, kita mendapatkan 80% koinsuran, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya, langkah pengiraan di sini terdapat 1 lagi markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 6B,
penalti koinsurans, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7. Darjah 4 menunjukkan sebuah kolam renang berbentuk segi empat tepat yang terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian kolam renang berbentuk heksagon dikhaskan untuk kanak-kanak dan selebihnya untuk dewasa. Diberi bahawa luas bahagian kanak-kanak ialah 12/4/7 meter persegi dan luas bahagian dewasa ialah 107/3/7 meter persegi. Diberi bahawa panjang salah satu sisi kolam heksagon adalah separuh daripada lebar kolam renang. Cari nilai X. Ini di sini dinyatakan bahawa panjang salah satu sisi kolam heksagon adalah separuh. Bermaksud sini juga panjangnya adalah 5/2X. Jadi kita kena dapatkan nilai X tersebut. Jadi di sini kita ada kolam yang membentuk segi empat tepat. Jadi kita akan menggunakan rumus segi empat tepat untuk mendapatkan luas. Itu panjang darab dengan lebar. Di mana panjangnya adalah 7X tolak 2 dan lebarnya adalah 5/2X tambah dengan 5/2X. Kita buat operasi tambah. 5/2 tambah 5/2, kita akan dapat 10/2. 10/2 bersamaan dengan 5. Jadi lebarnya adalah 5X. Jadi kita akan ambil 5X darab dengan 7X tolak 2. Di luas keseluruhan di sini adalah kita akan tambah bahagian kanak-kanak dan bahagian orang dewasa. Iaitu 12/4/7 tambah dengan 107/3/7. Jadi kita kembangkan dalam kurungan ini. 5X darab dengan 7X, kita akan dapat 35X kuasa 2. 5X darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 10X. Kemudian 12/4/7 tambah 107/3/7, kita akan dapat 120. Seterusnya kita akan selesaikan persamaan kuadratik ini. Kita akan tulis persamaan kuadratik ini dalam bentuk armnya, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita akan dapat 35X kuasa 2 tolak 10X tolak 120 sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Kita akan buat 2 kurungan samakan dengan 0. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan A dan kita ambil 2 untuk polinomial. Kemudian untuk degree kita akan tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai pertama, itu nilai A di sini adalah 35 sama dengan. Kemudian nilai B negatif 10 sama dengan. Dan nilai C negatif 120, kemudian kita tekan sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan. Kita akan dapat X yang pertama di sini bernilai 2. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat X kita yang kedua, iaitu X sama dengan negatif 12/7. Jadi di sini kita akan masukkan nilai di dalam kurungan. Di mana nilai dalam kurungan itu adalah terbalik daripada nilai jawapan yang kita dapat tadi. Kalau X sama dengan 2, dalam kurungan X tolak 2. Kemudian kalau ada jawapannya X sama dengan negatif 12/7, maka di sini kita akan tambah 12. Di mana 7 ini kita akan jadikan sebagai perkali X, iaitu 7X tambah 12. Di sini kita ada 2 jawapan, iaitu X sama dengan 2 dan juga X sama dengan negatif 12/7. Berdasarkan kepada situasi soalan, dia bertanyakan tentang ukuran panjang. Jadi ukuran panjang kita akan ambil nilai positif saja. Jadi jawapan akhir kita di sini adalah X sama dengan 2. Baiklah, seterusnya dari segi pemberian markah, kita kaitkan panjang darab lebar ini untuk dapatkan luas segi empat keseluruhan, kita dapat 1 markah. Kemudian kita bentukkan persamaan persamaan kuadratik ini, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 8.
Notasi 5 menunjukkan dua pakej promosi pelitup muka dan pensanitasi tangan yang ditawarkan oleh sebuah farmasi. Diberi bahawa seorang pelanggan membeli 2 set pakej B dan dia membayar RM301.20. Menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia, sekotak pelitup muka dan sebotol pensanitasi tangan. Jadi di sini kita ada 2 pakej A dan juga B. Jadi untuk pelitup muka kita akan labelkan sebagai X dan pensanitasi tangan sebagai Y. Kita lihat pakej yang pertama terdiri daripada 3 pelitup muka. Jadi kita akan tulis 3X tambah dengan 4Y dan harganya adalah RM148.40. Seterusnya untuk pakej B kita ada 2X tambah dengan 6Y. Di sini diberi bahawa untuk set B ni harganya adalah RM301.20 untuk 2 set. Jadi kita ambil RM301.20 ini kita bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat RM150.60. Jadi kita dah bentukkan 2 persamaan linear. Kemudian kita akan selesaikan menggunakan kaedah matriks. Kita akan susun dalam bentuk matriks 2 darab 2, 2 baris 2 lajur iaitu 3, 4, 2 dan 6 darab dengan XY sama dengan RM148.40 dan RM150.60. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita akan melakukan songsangan untuk matriks 2 darab 2 ini. Itu rumusnya adalah 1 per AD tolak BC. 1 per dengan A, ini adalah A, ini adalah B, C dan D. Jadi 3 darab dengan 6 tolak dengan 4 darab dengan 2. Kemudian kita akan susun semula A dengan D bertukar tempat, jadi 6 berada di tempat A, berada di atas dan A berada di bawah. Kemudian untuk nilai B dan nilai C, kedua-dua nilai ini kita akan letakkan tanda negatif. Jadi kita akan dapat negatif 4, negatif 2. Kemudian kita salin balik jawapan dia 14840 dan 15060. Kemudian sampai ke tahap ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A, kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1 dan unknown adalah 2, kita tekan 2. Jadi di sini kita ada 2 baris. Baris pertama adalah untuk persamaan pertama dan baris kedua untuk persamaan yang kedua. Termasuk yang persamaan pertama terlebih dahulu, 3 sama dengan 4 sama dengan 148.4 sama dengan. Kemudian kita masukkan pula nilai untuk persamaan yang kedua, iaitu 2 sama dengan 6 sama dengan 150.6 sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, kita tekan sekali lagi sama dengan dan kita akan dapat nilai X sama dengan RM28.80 tertukar kepada bentuk perpuluhan, kita tekan ST. Seterusnya kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y, iaitu Y-nya adalah 31/2 ataupun dalam bentuk perpuluhannya adalah RM15.50. Jadi jawapan kita adalah berkenaan dengan harga dalam ringgit Malaysia. Jadi apabila suatu perkara itu adalah harga dalam ringgit, kita akan tulis 2 tempat perpuluhan. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita terbitkan 2 persamaan linear, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah matrik, kita susun dalam bentuk matrik 1 lagi markah. Kemudian kita gunakan rumus songsang, terdapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir X dan Y masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 9. Pelajar anda menunjukkan titik M dan titik M double prime pada satah kartes. Titik M double prime ialah imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi TR. Diberi transformasi T ialah translasi 26. Dan transformasi R ialah suatu putaran 90 darjah. Soalan A, 1 Roman, tentukan koordinat M prime. Jadi di sini kita ada gabungan transformasi T dengan R. Kalau kita lihat perjalanan titik M, dia akan melakukan transformasi R terlebih dahulu, kemudian dia akan dapat M prime.
Kemudian daripada M prime, dia akan melakukan transformasi T, baru dia dapat M double prime. Jadi soalan di sini bertanyakan tentang koordinat titik M prime, di mana dia melakukan R di sini. R adalah satu putaran 90 darjah. Kemudian dia tidak memberi kepada kita pusat putaran. Jadi untuk mendapatkan M prime, kita lihat titik M double prime di sini. Kita lihat kalau kita berpatah balik daripada M double prime untuk dapatkan M prime, kita akan melakukan translasi. Translasi asal adalah 26. Jadi bila kita berpatah balik, dia akan jadi negatif 2 dan juga negatif 6. Asalnya kita bergerak 2 ke kanan. Jadi bila kita nak berpatah balik, kita akan bergerak 2 ke kiri. Maka translasi ini dia akan jadi negatif 2 dan negatif 6. Jadi kita ambil M double prime ini, kita akan gerakkan 2 ke kiri dan 6 ke bawah. Itu 1, 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sinilah kedudukan M prime. Jadi koordinatnya adalah 3, 0. Seterusnya untuk A2 Roman. Seterusnya nyatakan arah putaran dan pusat putaran bagi transformasi R. Jadi di sini kita ada titik M dan juga M prime. Jadi M prime ini merupakan image kepada titik M ini. Jadi di sini dia merupakan satu putaran 90 darjah. Jadi kita kena dapatkan arah putaran dan pusat putaran. Jadi untuk mendapatkan pusat putaran, kita akan sambungkan kedua-dua titik ini melalui paksi X dan juga paksi Y. Jadi kita sambung. Sini kita akan bentuk L sini. Dan seterusnya kita akan kira bilangan kotak. Untuk M ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian garis melegak 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi keseluruhan kita ada 14 kotak. Kemudian kita akan bahagi dengan 2 untuk membentuk jejari. Jejari adalah sama panjang. Kita akan dapat 7. Di sini kita akan kira balik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah untuk mendapatkan pusat putaran. Jadi pusat putaran di sini ada 7 tengah-tengahnya. Garis yang berada di sebelah kiri telah pun lurus 7. Kemudian garis yang berada di sebelah kanan, dia bengkok 5, 2. Dia bengkok 2 kat sini. Jadi untuk panjang yang bengkok itu kita akan unjurkan ke bawah. Di sini kita ada 2 yang bengkok, jadi kita unjurkan 2 ke bawah. Start daripada sini, dia akan pergi ke sini. Sini. Jadi ini adalah pusat putaran bagi putaran ini. Dan kalau kita sambung, kita akan dapat lihat sudut 90 darjah dia di sini. Pada M hendak ke M prime, pusatnya berada pada kedudukan 1, negatif 7 dan arahnya kita boleh lihat dia merupakan arah ikut arah jam. Jadi untuk soalan A2 Roman, arah putaran adalah ikut arah jam pada pusat 1, negatif 7. Selain daripada ikut arah jam, kita juga boleh nyatakan lawan arah jam. Kalau kita nak lawan arah jam, dia akan berputar di sini. Dan dia punya pusat juga akan turut berubah. Jadi kita tunjuk di sini, kita hubungkan M prime dengan M di sini. Kemudian kita kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9 tambah 5, 14. 14 juga kita bahagi dengan 2, terdapat 7. Jadi kita kira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Dan kalau kita lihat, bahagian di sebelah kiri, bengkok L ini. Di mana dia bengkok adalah 2. Jadi di sini kita akan gerakkan 2 unit ke atas. Ini 1, 2. Jadi di sini. Jadi kalau kita sambung seperti ini,
kita dapat sudutnya adalah 90 darjah juga. Ini adalah jawapan alternatif selain daripada jawapan yang diberi tadi, iaitu ikut arah jam. Kalau yang ini lawan arah jam. Dan pusatnya di sini adalah pada kedudukan negatif 4, 2. Dan seterusnya untuk soalan B. Uraikan selengkapnya satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi TR. Transformasi tunggal maksudnya kita lakukan satu jenis translasi sahaja, di mana kedudukan objek kita adalah pada M di sini dan imejnya adalah M double prime. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa transformasinya adalah translasi, iaitu dia bergerak ke kanan dan dia bergerak ke atas. Jadi kita kira bermula pada titik M itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 ke kanan dan dia naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi translasi kita di sini adalah 11 ke kanan dan 11 ke atas. Jadi kita boleh tulis 11, 11. Jadi jawapan kita untuk soalan B adalah translasi 11, 11. Selain pada translasi, kita juga boleh nyatakan transformasi yang lain. Contohnya adalah pantulan ataupun pembesaran. Kemudian kita kena dapatkan paksi pantulan dan juga kita nyatakan pembesaran, kita kena nyatakan pusat pembesaran dan juga faktor skalanya. Baiklah, dari segi pemberian markah untuk soalan ini, untuk A1 Roman kita akan dapat 1 markah. A2 Roman kita nyatakan arahnya 1 markah dan pusatnya 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan B kita nyatakan translasi dan 11, 11. Terdapat 2 lagi markah di sini. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Dan seterusnya terlihat soalan yang terakhir untuk bahagian A, itu soalan nombor 10A. Pada ruang jawapan lakarkan graf Y sama dengan 3/2 sin X untuk X antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Sini kita akan lukis graf sin. Untuk graf umum, persamaan armnya adalah Y sama dengan A sin BX tambah C, di mana nilai A ini merupakan nilai amplitude. Kemudian untuk nilai B ini merupakan nilai tempo dan C ini adalah kedudukan graf kita, sama ada berada di atas ataupun berada di bawah. Dan kalau kita lihat di sini, nilai A kita adalah 3/2. Jadi amplitudenya adalah 3/2 tinggi. Kemudian B-nya di sini 1 dan C-nya adalah 0. Jadi untuk melukis graf sin X, graf sin dia seperti huruf S. Jadi kita akan lukis bentuk S seperti ini. Lebih kurang dapat seperti ini. Kemudian kita kena labelkan amplitude, di mana nilai A-nya adalah 3/2. Jadi di sini titik maksimumnya adalah 3/2 dan titik minimumnya adalah negatif 3/2. Seterusnya terlihat soalan B. Darjah 7 menunjukkan sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat sama yang digantung pada dinding. Dua urat benang PQ dan PR diikat pada bingkai itu. Jika P adalah titik tengah ST, 1 Roman, hitung panjang PR dalam cm. Di sini PR adalah di sini. Kemudian P adalah titik tengah, jadi SP adalah 15 dan PT juga adalah 15. Jadi kita akan dapatkan panjang PR. Sekali lagi kita akan menggunakan teorem Pythagoras pada segitiga SPR ini. Dan PR merupakan garis hypotenus. Jadi kita akan ambil 30 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 punca kuasa 2. Dan kita akan dapat jawapannya di sini adalah 33.54. Dan seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Seterusnya cari nilai cos Y. Kita lihat sudut cos Y, itu sudut Y berada di sini.
Untuk mendapatkan cos, kita kena guna sudut segitiga 90 darjah. Jadi sudut Y darjah ini dia setara dengan sudut yang berada di dalam segitiga 90 darjah ini. Jadi untuk mendapatkan cos Y, kita akan ambil sebelah per hypotenuse. Sebelah adalah 30, hypotenuse adalah sama panjang dengan RP sebentar tadi, iaitu panjang RP adalah 33.54. Jadi untuk cos Y sama dengan sebelah per hypotenuse. Sebelahnya adalah 30, hypotenuse 33.54. Jadi kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah negatif 0.89. Baiklah, selanjutnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk 10A. Kita label titik maksimum minimumnya yang mewakili amplitude di sini terdapat satu markah masing-masing dan bentuk graf yang betul terdapat satu lagi markah. Selanjutnya untuk soalan B1 Roman, langkah pengiraan satu markah dan jawapan satu lagi markah. Selanjutnya untuk B2 Roman, kita akan dapat satu markah untuk jawapan akhir yang betul. Dan secara keseluruhan, kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.